والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة أما بعد. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang saya kasihi, namun apabila terima kasih. Terima kasih Ustaz Atin saya bawa. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati semua jamaah yang hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi asbab untuk kita menggapai redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita beroleh kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian taala. Jadi tazkirah yang pada saya satu tazkirah yang besar, tajuk yang besar, iaitu akhlak di dalam Islam. Dan sebenarnya tidak mungkin seseorang yang tidak ada akhlak seperti saya boleh mengupas akan tajuk ini. Tetapi saya mohon keampunan terlebih dahulu daripada Allah Subhanahu wa taala jika apa yang saya cakap pada malam ini bertentangan dengan apa yang saya buat. Kerana Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi satu kecelakaan yang besar apabila tidak sepakat di antara perkataan dan perbuatan. Dan tidak ada satu orang manusia pun boleh menipu Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada satu orang manusia pun yang boleh terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disebut oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpesan kepada kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bahawasanya aku diutuskan bagi menyempurnakan akan kemuliaan, keindahan, kecantikan akhlak itu sendiri. Kemuliaan, sesuatu yang mulia mesti indah. Sesuatu yang mulia ini tentu hebat. Sesuatu yang mulia ini tentu perkara yang terlalu hebat pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama menjelaskan kepada kita akhlak ini diambil daripada perkataan asalnya khalaq. Asal perkataannya khuluq, iaitu tabiat. Tabiat, perbuatan, perangai. Kalau orang Perak panggil PL. Ya. PL. Sebenarnya perbuatan kita inilah yang mencerminkan apa yang dipandang. Inilah akhlak. Setiap perbuatan kita, amal kita, dia akan menzahirkan apa yang orang akan pandang. Jika perbuatan itu baik, maka akan disebut kepada kita akhlak itu baik. Jika yang memandang ini perkara yang buruk, maka orang mengatakan bahawa yang ini adalah akhlak yang buruk.
apabila kita lihat tentang akhlak ini, tidak akan boleh terlepas daripada seorang hamba Allah, perangai, fi'il, tabiat, amalan antara dia dengan Allah dan antara dia dengan sekalian makhluk Allah. Sebab itu seseorang yang baik perangainya dengan Allah tetapi buruk pada pandangan, pada perangainya dengan manusia, tidak ada satu nilai pun hubungannya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia semayang bagus, puasa Senin Khamis, kemudian dia sedekah. Tapi pada manusia, hubungan dengan manusia, dia kata orang, dia hasad orang, dia dengki dengan orang, maka segala amalan dia, akhlak dia dengan Allah itu terbatal. Dan jika mana seseorang itu baik akhlaknya dengan manusia, orangnya baik sangat, tapi dia tidak ada akhlak dengan Allah, dia tak salat, dia tak puasa, dia tak mengerjakan perkara yang diwajibkan oleh Allah, maka tidak ada nilai akhlak dia dengan manusia itu. Tidak ada satu keindahan pada manusia, itu indah. Indah, orang yang baik, buat baik dengan orang indah. Tetapi pada pandangan Allah, dia bukan seorang insan yang baik pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ulama dia berpesan kepada kita tuan-tuan tentang beberapa perkara bagi mencantikkan akhlak kita ini sehinggakan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara ini saya jelaskan kepada tuan-tuan akhlak kita dengan Allah dulu. Untuk dapat akhlak yang baik, akhlak kita dengan Allah, selesaikan beberapa perkara yang besar. Yang pertama, kata ulama, iaitu sidik di dalam segala pegangan akidah. Dalam segala pegangan akidah, kena benar. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan kasih kepada orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak membenarkan Allah dan Rasul, mereka ini bukan golongan orang yang berakhlak, bukan golongan orang yang baik pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidik ini tuan-tuan, kita kena benarkan akidah kita dan pegangan kita dan amalan kita. Apa yang kita pegang, itu yang kita amalkan. Apa yang kita pegang, yang tu yang kita amalkan. Ketika kita pegang pada pegangan yang salah, pada ketika itu kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mati kita dalam keadaan kita tidak membenarkan Allah. Kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh ini selalu saya bawa tuan-tuan dalam kuliah saya. Kita belajar tuan-tuan sifat yang wajib pada Allah bersifat dengan baqa'. Semua orang ajar macam tu. Dan lawan daripada baqa' itu fana. Mustahil Allah binasa. Dan wajib Allah kekal. Maka datang satu persoalan, semua orang tahu Allah wajib bersifat baqa' dan mustahil Allah itu bersifat dengan yang fana. Bermakna selain Allah itu binasa. Lalu kita tanya dalam diri kita, kita lebih percaya yang baqa' atau lebih percaya yang binasa dalam hidup kita selama puluhan tahun ini? Kita tanya diri kita dan jawapannya, kita sekali-kali tidak boleh menipu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selama kita hidup ini, kita lebih percaya yang baqa atau boleh lebih percaya kepada yang fana? Selain Allah itu binasa. Dalam amalan kita, di dalam segala perkara yang kita buat, kita lebih yakin pada yang mana? Kita lebih yakin pada Allah atau kita lebih yakin pada selain Allah? Kita tanya diri kita, selama ini aku lebih sayang yang mana? Aku lebih sayang yang bersifat baqa ataupun aku lebih sayang yang bersifat dengan fana? Kita tak boleh tipu Allah, tuan-tuan. Dan Allah tahu. Dan Allah menilai persen kasih kita itu. Kita kena tanya diri kita, aku sebenarnya sayang yang mana? Kita tanya diri kita masing-masing. Jadi selama mana kita tidak membenarkan pegangan akidah kita, selama itulah kita akan ditipu dengan kehidupan kita ini. Dan besok balik, bila Allah tanya kita dalam satu soalan yang pasti, iaitu man rabbuka, siapa Tuhan kamu, kita tak mampu nak jawab. Sebab apa kita tak mampu nak jawab? Sebab selama di dalam kita hidup, kita tidak membenarkan Allah dan membenarkan apa yang sepatutnya dibenarkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jadi orang yang mensyirikkan Allah adalah orang yang tidak berakhlak pada sisi Allah, dan golongan ini bukan golongan orang yang baik. Yang kedua, orang yang berakhlak, orang yang baik pada pandangan Allah, baik dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu orang yang sentiasa bertaubat pada Allah. Ustaz, saya tak ada salah. Ya ke tak ada salah? Betul ke kita orang tak ada salah? Cuba kita tanya diri aku ni ada salah tak? Kita tanya diri kita baik-baik, aku ni ada salah tak? Kita tanya diri kita balik rumah ni, tuan-tuan, balik rumah, kita tanya, aku ada salah tak? Aku ada salah tak? Besok kalau Allah tanya kita, wahai Ahmad Rizam bin Ghazali, aku bagi kamu umur sehingga 50 tahun lebih, maka apa yang aku berikan kepada kamu, kamu dah buat apa? Nabi kata, seseorang yang sampai kakinya di padang mahsyar pasti akan ditanya kepada mereka beberapa perkara. Pertama, Allah akan tanya umur kita. Saya 52 tahun. Saya tak malu cakap umur saya. Kata orang, ustaz jangan cakap umur, rahsia. Kalau rahsia je jadi terbalik, tak apa. Dia orang kan. Besok kalau Allah tanya umur kita, kamu daripada lahir, daripada lahir, makan aku bagi, kamu nak susu, kamu nak itu, kamu nak ini, kamu minta semua dengan Allah. Tapi apa yang kamu buat dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita? Besok dari zaman muda ni Allah tanya ni, umur 1 tahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun, 15 tahun. Ustaz, saya boleh akhir balik. Seorang yang telah akhir balik umur 15 tahun lalu ditanya oleh Allah umurnya, apa yang dia buat? Itu baru umur. Umurnya ditanya, kamu buat apa dulu umur 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Tuan-tuan, Allah sekali-kali tidak akan pernah melupakan kesalahan hamba-Nya. Allah tak pernah lupakan kesalahan. Tetapi fitrah manusia, dia sering melupakan kesalahannya, tetapi dia sering mengungkit-ungkit kebaikannya. Betul tak? Kita buat baik dengan orang, kita boleh ingatkan detail. Kalau kita pernah tolong orang, kita pernah bagi orang ni 1000, 20 tahun dulu, kita ingat tak? Aku pernah tolong dia, ingat jumlahnya berapa kan?
Kita buat jahat, kita pernah ingat berapa banyak duit yang kita dah bagi kepada kejahatan. Boleh ingat. Allah akan tanya, kata Nabi SAW, selepas ditanya tentang umur, akan ditanya tentang harta. Setiap sen akan ditanya oleh Allah. Tuan-tuan, orang yang ada akhlak dengan Allah, orang yang baik pada pandangan Allah, hatinya sentiasa merasa takut dengan Allah. Ya Allah, besok kalau kau tanya aku nak jawab apa? Ya Allah, besok kalau kau tanya aku nak jawab apa? Harta Allah akan tanya satu-satu. Kemudian apa lagi kata Nabi SAW, masa lapang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan selalu cakap, kenapa tak boleh baca Quran? Saya sibuk lah ustaz. Hari ini berapa ayat yang kita dah baca kalam Allah, dan hari ini berapa ayat kalam manusia yang dah kita baca. Grup WhatsApp ni kan kalam manusia. Berapa banyak? Kalau kita timbang-timbang, banyak mana? Banyak kalam Allah ke banyak kalam makhluk? Kenapa ustaz bawa macam ni? Sebab benda ni yang Allah akan tanya. Allah tak tanya, bang, duit abang ada berapa ratus ribu? Allah tak tanya. Akak, duit akak ada berapa puluh ribu? Allah tak tanya. Malaikat tak tanya dalam kubur macam tu. Tetapi apa yang Allah bagi pada kita, kau telah buat apa? 1 sen ni kau dah beli apa? RM1 ni kau dah beli apa? Kau dah buat apa? Allah tidak akan pernah lupa. Lalu Allah tunjukkan kepada kita kebesarannya, iaitu Allah kirimkan kepada kita 2 malaikat kiraman. Kita tak percaya. Kita tahu tapi tak percaya. Tak percaya. Kita tahu di kiri dan kanan kita ada orang yang perhatikan kita. Inilah yang dikatakan CCTV Allah. Kita tahu ada Allah hantar kepada kita CCTV yang canggih, yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah makan, yang tidak pernah berak dan kencing. Sentiasa ada pada kiri dan kanan kita. Apa yang kita buat, lalu ditulis satu-satu. Tuan-tuan ada dalam majlis ini, malaikat akan tulis sehinggalah kita semuanya berpisah daripada majlis ini. Dia tak penat tulis, tuan-tuan. Malaikat tulis dan terus tulis, dan terus tulis dan terus tulis. Begitulah keadaan masa kita dulu. Kita berada di dalam satu majlis yang tidak diradai oleh Allah. Malaikat terus tulis dan tulis. Malaikat yang menulis kesalahan terus tulis dan terus tulis dan terus tulis dan terus tulis, sehinggalah kita berjam-jam di dalam majlis tersebut. Terlupa kan? Tapi yang menulis catatan amal tak pernah lupa kat sini. Lepas itu ketika kita duduk di dalam majlis-majlis yang baik, malaikat yang menulis akan kebaikan kita, dia tulis kejap. Baru dalam 1 jam, 1 jam setengah, kita dah rasa rimas. Lalu kita pun cepat-cepat berhentikan benda tu. Tetapi dalam majlis-majlis maksiat, orang boleh duduk sampai 5 jam, 6 jam. Bermaknanya, catatan Allah, catatan amal kebajikan kita lebih sedikit daripada catatan amal kejahatan kita. Dan pasti Allah akan tanya. Sebab itu, seorang yang baik pada pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sentiasa melihat kesalahan dirinya. Biasa dia tengok, ya Allah, sebenarnya aku ni salah. Ya Allah, sebenarnya aku ni banyak salah dengan kau, ya Allah. Banyak dosa dengan kau, ya Allah. Dan kenapa Allah hidupkan kita pada hari ini? Sebenarnya Allah sayang. Kenapa Allah sayang kita? Kerana Allah masih memberikan kita peluang untuk balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dunia ni dah hujung. Dah hujung. Tuan-tuan tengok apa yang jadi pada sekeliling kita.
apa yang jadi. Di sekeliling kita tengok pelan-pelan, ya Allah, rupanya kau nak musnahkan bumi ni. Air di Sungai Efrat kering kan, dan mereka dah jumpa istana lama. Kerajaan Turki dah jumpa istana lama. Lalu sama ada maklumat ini benar atau salah, wallahu alam, mereka telah menemui 99 tan emas. Dan mereka mengatakan masih ada banyak lagi emas yang berada di bawah istana tersebut. Nabi pernah sebut hadis ni, tapi tak tahulah tempat yang disebut tu dalam istana itu, wallahu alam. Kita tak tahu apa takdir Allah. Nabi kata besok bila Sungai Efrat ni dah kering, akan timbulnya gunung emas. Mungkin banyaknya emas. Mungkin bukan satu gunung macam tu. Gunung ni makna emas yang banyak. Lalu Nabi kata 100 orang yang pergi mengambil emas itu, yang balik cuma seorang. Yang lain Nabi kata mati, kerana mereka berbunuh-bunuh sesama mereka kerana merebutkan akan emas tersebut. Tuan-tuan, Sungai Efrat ni dah kering sangat tau. Dah kering sangat. Kita masih lalai macam dulu. Kita tak mampu untuk salat sunat. Kita tak mampu untuk bangun tahajud. Kita tak mampu nak selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mampu jadi insan yang baik. Kalau seorang anak yang masih tidak mampu untuk menjadi anak yang baik kepada dua ibu bapanya. Kalau seorang ibu yang belum mampu menjadi ibu yang baik kepada anak-anaknya. Seorang ayah yang masih lagi belum mampu untuk jadi ayah yang baik pada anak-anaknya dan menjadi seorang suami yang baik pada isterinya. Itu saya pesan ke orang laki-laki. Kita orang laki-laki sebenarnya tanggungjawab kita susah. Kita nak masuk syurga Allah ini terlalu ketat pemeriksaannya. Kita akan ditanya berkenaan dengan isteri kita daripada mula kita kahwin sampai sekarang. Kalau saya akan ditanya dengan hal isteri saya daripada mula saya terima nikahnya. Saat itulah Allah akan tanya bagaimana agamanya, bagaimana auratnya, bagaimana pergaulannya. Allah akan tanya dan terus tanya saya besok di yaumul akhirah. Bagaimana salatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana ilmunya, saya akan ditanya dan terus ditanya. Dan jika kita ada anak perempuan yang Allah kurniakan kepada kita, kita akan ditanya terus sehinggalah mereka ini berkahwin. Selama mereka tidak berkahwin, kita akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan anak kamu, pergaulan anak kamu, pemakaian anak kamu, hal ilmu yang fardu ain atas anak kamu. Mereka selesai tak pada masalah haid, nifas dan wiladah? Mereka lepas tak pada ilmu ibadat mereka? Salat mereka benar tak? Puasa mereka benar tak? Apa yang mereka buat benar tak? Sah tak pada fiqh dan sah tak pada Allah Subhanahu wa taala? Jika tak selesai, maka seorang suami besok dipanggil oleh Allah, seorang ayah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita memang rasa macam kita hebat, kita semayang banyak dan kita itu banyak, kita buat amal saleh banyak. Rupanya ramai lagi tangan-tangan yang akan menarik kita untuk masuk dalam neraka Allah. Besok kita dah duduk di pintu syurga Allah, kaki kita dah pijak. Anak kita tarik kita, ya Allah, kenapa kau masukkan aku dalam neraka? Allah kata, sebab dulu kau mengumpat orang. Ya Allah, ayah aku tak pernah tegur aku pun. Ayah aku tak pernah cakap pun yang mengumpat tu salah. Ayah aku tak pernah pesan pun dengan aku. Ya Allah, jangan kau letakkan kesalahan ini pada aku seorang. Ya Allah, kau tarik ayahku sekali, ya Allah. Tuan-tuan, kita ada pesan macam itu dengan anak kita. Kakak jangan umpat orang tau.
Kakak ada media masa kan? Kakak jangan share je gambar orang yang buka aurat. Kakak kalau ada media masa, ada cerita yang belum sahih, kakak jangan share tau. Sebab kalau ayah tak bagi tahu pada ketika kakak buat, pada ketika itu ayah besok kakak akan tarik masuk sama dulu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita pesan dengan anak perempuan kita, kakak sayang ayah tak? Ini yang dikatakan orang yang sayang ayah dia, dunia dan akhirat. Dunia selesai, tetapi akhirat tidak akan selesai selama-lama. Seorang isteri yang sayang suaminya, dia akan jaga supaya suaminya tak akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang sayang isterinya, dia akan jaga isterinya supaya isteri aku tak dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang baik. Tuan-tuan, agak-agak besok kita duduk dalam syurga Allah dan isteri kita dalam neraka Allah. Tuan-tuan sanggup tak? Tuan-tuan, kita kadang-kadang kita tengok kan ada orang aksiden mati terbakar dalam kereta kan. Agak-agak pada ketika itu kita lalu dan itulah anak kita. Agak-agak kita nak cakap apa? Kita lalu, ada orang kata aksiden. Lalu kita lalu, kita nampak nombor plate kereta itu adalah nombor plate anak kita. Kita cakap apa? Kita akan terus berhenti. Kata-kata tolonglah, tolonglah. Yang tu anak saya bang, tolong bang. Yang tu anak saya, tolonglah. Tapi dalam dunia, tuan-tuan, lebih kurang dalam setengah jam api akan padam. Tapi dia terbakar di akhirat itu khalidina fiha abada, seterus seumur hidupnya. Allah bakar dan terus bakar. Ini kan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Wa amal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Siapa orang yang baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya baik, iaitu orang yang mempunyai ilmu dan mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu Nabi kata apa? Siapa-siapa yang Allah kehendaki hamba-Nya nak jadi orang baik, Allah akan fahamkan dia, Allah akan kurniakan dia akan ilmu agama. Bila Allah mulakan bagi kita ilmu agama, tanda kita nak mula jadi orang baik. Tapi ilmu saja tak cukup. Jika kita tak mengenal akan Allah. Kenapa Ustaz ilmu saya tak cukup? Tuan-tuan, zaman ni zaman orang alim. Zaman ni zaman orang tahu. Jadi kenapa orang makin jahat? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi masjid, tuan-tuan akan tengok program masjid sebulan sampai 40 kali kan? 40 kali, 30 kali. Sepatutnya orang makin mengaji makin baik. Kenapa orang makin mengaji makin jahat? Tuan-tuan, orang yang bergaduh dalam masjid ni orang semayang ke orang tak semayang? Jadi kenapa orang yang dah sujud dengan Allah pun gaduh lagi? Orang yang dah semayang pun gaduh lagi. Sebenarnya macam mana ni? Sebenarnya apa ni? Dan semua orang tak pernah tanya dan tak nak ambil tahu. Mereka bangga dengan diri mereka. Aku dah semayang. Rupanya kita semayang dalam neraka Allah. Aku dah ada ilmu. Rupanya Nabi ada sebut orang ada ilmu yang dalam neraka Allah. Orang yang ada ilmu macam mana? Dia makin ada ilmu, dia makin mengenal tuannya.
Kenapa perlu kita kenal Tuhan kita? Siapa Tuhan kita? Allah. Macam mana Ustaz nak kenal Tuhan? Tuan-tuan, hari-hari kita makan, kita kenal tak siapa yang bagi kita makan? Kita dapat hidup sampai hari ini, kita kenal tak siapa yang bagi aku hidup? Dan macam mana kita nak ucapkan terima kasih pada dia? Macam mana nak ucapkan terima kasih dengan rezeki yang Allah bagi? Sebenarnya kita buat tak tahu ya. Allah bagi kita hidup, tapi kita tak rasa apa-apa pun kan. Macam mana? Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, saya tanya diri saya, banyak mana rasa berterima kasih kita dengan Allah pada hari ini sebab Allah bagi kita hidup? Ataupun tuan-tuan tak rasa apa-apa? Kita tahu tuan-tuan, yang bersifat dengan yuhyi wa yumit itu Allah. Yang menghidupkan dan yang mematikan Allah. Jadi tak pernah ke kita rasa takut, ya Allah, kalau kau matikan aku saat ini, apa yang aku boleh buat Kita duduk saja kan. Duduk. Tuan-tuan tuan-tuan duduk kan. Tuan-tuan tanya, ya Allah, ya Allah, jika manalah kau matikan aku sekarang, apa yang aku boleh buat ya Allah? Boleh tak aku masuk syurga kau? Kita tanya diri kita. Kita kata, macam boleh kot. Kan? Siapa yang pada tahun ini tak kata orang? Cuba angkat tangan. Langsung tak kata orang. Mulut dia diam. Tak sebut, tak pernah cerita hal orang. Ada tak yang dalam kompleks ni? Langsung tak cerita jahat orang. Sekali pun tak pernah dalam tahun lepas. 2021, 2022 mungkin baru kan. 2021 setahun. Ustaz, saya tak pernah cerita lah buruk orang Ustaz tahun lepas. Saya tak pernah dengar buruk orang lah Ustaz tahun lepas. Ada tak? Ada tak? Kalau ada, saya nak cium tangan orang laki-laki. Dia sanggup cium kaki pun saya sanggup. Ustaz, setahun saya tak pernah dengar buruk orang Ustaz. Tuan-tuan, Nabi cakap apa? Orang yang cakap dan orang yang dengar akan buruk orang sekutu, sama. Dan nama dia, orang ini mengumpat. Dan dosa orang mengumpat, seluruh amal salehnya sebelum semasa hidupnya dihilangkan oleh Allah. Dan jahat yang kita buat tidak dihapuskan oleh Allah, tetapi ditambah oleh Allah dengan kejahatan si fulan yang kita sebut dan kita dengar itu. Jadi apa ada kat kita? Tinggal apa? Tinggal apa lagi kat kita? Yang kita nak, besok nak balik ni. Ni masing-masing nak balik dengan Allah. Kita bukan boleh duduk lama, tuan-tuan. Saya tak boleh duduk lama di dalam dunia. Dan tuan-tuan pun tak boleh duduk lama. Dan pasti. Kerana kita ni sifat dia binasa. Bukan baqa', tuan-tuan. Yang bersifat baqa' ini adalah Tuhan kita. Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita lupa kat situ. Lepas itu orang yang baik pada sisi Allah, ketika dia mula tahu, ketika itu dia mula mengenal siapa dirinya, siapa Allah. Dia mula kenal, aku hidup ni untuk apa. Dia mula kenal, Allah bagi aku rezeki ni sebenarnya untuk apa. Untuk poya-poya je ke? Gigi cuti Cameron Highland, makan strawberry, lepas tu terlebih makan strawberry, cirit berit. Itu je ke? Allah bagi aku ni rezeki ni untuk itu ke? Tak. Sebenarnya apa yang Allah kurniakan kepada kita adalah satu ujian daripada Allah. Kita nak kembali kepada Allah atau tidak. Kemudian apa kata ulama?
orang yang baik pada pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sentiasa membersihkan hatinya daripada segala halangan-halangan untuk dia kembali kepada Allah. Siapa yang selalu halang kita? Satu, dunia. Dunia ni selalu halang kita. Selalu sangat halang kita. Bila kita nak buat ibadat, dunia halang kita. Dia halang kita. Sampai sekarang dia halang kita. Kan? Kenapa ni? Saya sibuk lah. Saya meniaga lah. Saya itulah. Saya cari. Kan? Dunia halang kita kan. Dia halang dan terus halang. Dan ketika kita mula dia halang itulah, rupanya kita mula dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab umur ni jalan. Kita tak boleh patah balik umur muda kita. Boleh tak patah balik? Tak boleh. Jadi orang yang bijak, maka dia sentiasa bersihkan dirinya, hatinya daripada segala hijab. Dunia tak salah. Tapi yang salahnya ketika seseorang itu menerima dunia, apa reactionnya? Apa reactionnya? Apa reaksi kita? Kaya salah tak tuan-tuan? Tak salah. Tapi ketika mula kita dikayakan oleh Allah, apa reaksi kita? Dulu kita tak sombong kan? Bila dah ada duit sikit mula kan? Kita mula memiskinkan orang lain. Kalau dulu-dulu, ada tak kita jumpa orang suka tayang-tayang harta dia? Dia orang kaya? Tak. Rupanya Allah uji dengan harta, dia mula sombong. Sombong dan terus sombong. Dunia tak salah. Ini yang selalu halang kita. Kita jatuh dan bangun disebabkan dunia. Kita sakit disebabkan dunia ni tuan-tuan. Ada siapa yang sakit sebab akhirat? Ada tak? Ustaz, saya kena gaut sebab saya semayang banyak. Ada? Siapa ada angkat tangan? Ustaz, jantung saya Ustaz dah masuk stand. Sebab saya terlalu fikir besok saya mati ni su'ul khatimah ke husnul khatimah. Ke jantung kita masuk stand sebab kita fikir dunia. Dia ada cerita tuan-tuan. Satu hari sahabat Rasulullah Rasulullah jumpa dia. Rasulullah jumpa. Dia badan dia kurus tuan-tuan. Kurus sangat. Kurus kering. Lalu Rasulullah tanya, kau sakit ke? Dia kata, tak ya Rasulullah. Dia tengok kurus macam sakit. Kita kalau orang kurus kan. Kalau zaman sekarang kalau dah gemuk, kurus orang tanya, sakit ke bang? Tak. Isak dadah ke bang? Antara duduk ke? Tak ada dua. Kan antara dua lah. Tak sakit isak dadah, dia kata kan. Lalu, saya tanya, kau sakit ke tak? Jadi kenapa kau kurus? Ya Rasulullah, dia kata macam ni. Ya Rasulullah, sebenarnya badan aku turun. Kurus sebab setiap hari aku memikirkan satu perkara ya Rasulullah. Rasulullah tanya apa dia? Ya Rasulullah, besok kalaulah besok aku dah mati, kalaulah aku masuk dalam syurga, dia kata. Dia cakap macam tu. Ni yang ni dia fikir sampai kurus. Kalau besok aku masuk dalam syurga ya Rasulullah, aku cari engkau tak ada kat dalam ni. Ya Rasulullah, apa guna aku masuk dalam syurga Dipikir gitu. Itu kalau dia kata. Ya Rasulullah, dan jika aku menjadi ahli neraka, dia cakap apa dengan Rasulullah? Lam araka abadan abada. Ya Rasulullah, besok kalau aku masuk dalam neraka, lam araka abadan abada. Nescaya aku tak boleh tengok engkau selama-lama ya Rasulullah.
Dan itulah yang menyebabkan susut badanku, kata sahabat ini. Jadi kita macam mana? Pernah tak dalam hidup kita fikir macam mana? Pernah tak dalam hidup kita fikir, duk fikir, ya Allah, besok kalau aku mati, kan, kalaulah aku boleh masuk syurga, aku cari-cari kekasih engkau Rasulullah tak ada dalam dia, ya Allah. Macam mana ya aku duduk dalam syurga besok? Macam mana ya? Pernah tak kita tanya dengan, kita bercakap dengan Allah macam tu? Tak pernah. Dan lalu, dan kita bercakap dengan Allah, kita tanya Allah, ya Allah, besok kalau aku mati dan aku masuk dalam neraka, macam mana ya Allah? Aku takkan dapat melihat wajah kekasihku selama-lamanya. Macam mana? Tak ada rasa apa-apa ke tuan-tuan? Anak kita tak balik 2 tahun ni PKP. Betul tak? Dah rindunya ya Allah. Rindu tak? Tuan-tuan tak ada rasa rindu nak tengok Nabi Muhammad? Tak ada rasa. Tuan-tuan, Allah tahu apa yang tuan-tuan ada dalam hati kita. Dan Allah tahu ni, orang yang tengah rindu dan orang yang tak rindu langsung. Dan Allah tahu apa yang dalam hati hamba. Tuan-tuan, siapa yang rindu sangat, dialah orang yang peluangnya lebih besar untuk mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi lahirkan tu tuan-tuan. Ngaji ni ilmu tak payah banyak-banyak. Kita kalau nak buat kek kena mengaji ilmu semua kek tak? Kalau kita nak jadi orang hebat dalam buat kek, kita bukan mengaji semua ilmu kek. Kita mengaji basic kek. Kemudian kita terus buat dan terus buat dan terus buat. Bertahun-tahun kita buat. Kita buat kek span, kita buat kek ini, kita buat kek ini, kita buat kek pisang, macam-macam kek kita buat. Lama-lama kita jadi orang yang pandai dalam membuat kek. Betul tak? Kita mengaji dan kita amalkan ilmu yang kita ada, lalu kita rasa tentang ilmu yang kita tahu. Kita mengaji ilmu semayang, kita amal ilmu semayang dan kita rasakan ilmu semayang. Macam mana nak rasa ustaz? Saya tanya tuan-tuan, selama kita semayang apa yang tuan-tuan rasa? Selama kita semayang, saya dah semayang 52 tahun. Tolaklah 15 tahun. Apa yang kita rasa? Tuan-tuan duduk kat sejadah kan? Kalaulah ada orang kata rapatkan jarak-jarak, lepas tu orang batuk, kita rasa apa? Ini sama ada COVID-19 atau Omicron. Ya, kenapa tuan-tuan boleh rasa macam tu? Ada tulis ke kat dia COVID-19 atau Omicron? Tapi ketika tuan-tuan, satu hari Allah training kita 5 kali. Tak campur dengan semayang sunnah. Allahu Akbar. Kita rasa apa? Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang maha besar. Apa kita rasa? Kan Nabi cakap orang yang baca Fatihah Allah jawab kan? Macam mana tu? Bismillahirrahmanirrahim. Terasa tak Allah jawab? Kita baca pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terasa apa? Sengantuk. Kita rasa apa selama kita sembahyang? Allah jawab kan? Allah jawab, Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Allah pun jawab dalam salat. Kan? Macam mana tu? Kan?
Berapa kali kita tanya, kita yang tahu. Sebab rasa tu kita yang rasa. Kita tanya, ya Allah, aku dah semayang 60 tahun, ya Allah. Ya Allah, aku tak ada rasa apa pun. Ya Allah, aku semayang ni salah ke? Sampai kau tak bagi apa-apa langsung. Kan? Betul tak? Saya dah hidup 50 tahun lebih. Saya selalu ulang ni. Saya akan ulang dan terus ulang. Kenapa Ustaz suka ulang? Sebab takut saya terlupa. Allah dah bagi saya umur yang panjang. Itu saya ulang. Mana kalau 52 tahun, berapa kali Ramadan? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Berapa kali kita jumpa Lailatul Qadar? Berapa kali? Nabi Muhammad, Allah bagi tak Lailatul Qadar? Bagi. Sahabat-sahabat, Allah bagi tak Lailatul Qadar? Dapat. Ulama a'immatil arba', Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali, mereka jumpa Lailatul Qadar. Orang-orang yang saleh, mereka jumpa tak Lailatul Qadar? Jumpa. Kenapa Allah tak bagi kat aku ya? Aku orang ngaji juga. Aku orang semayang juga. Kenapa Allah tak bagi kat aku ya? Rupanya kita rasa kita baik. Rupanya pada Allah kita belum baik. Sebab benda yang baik akan dapat pada orang-orang yang baik. Kita rasa kita baik. Tuan-tuan, syaitan dia rasa dia baik tak? Iblis. Itu dia rasa bila dia baik, dia tak nak sujud dengan Nabi Adam AS. Sebab dia rasa dia baik. Sampai dia cakap dia baik. Dia cakap apa dengan Allah dia baik? Wa ana khairum minhu. Terang-terang dia cakap, aku lebih baik dari dia lah. Iblis, dia cakap sekali ya, aku lebih baik daripada Nabi Adam, daripada Sayyiduna, daripada Adam AS. Kita dalam hidup kita berapa kali cakap macam tu? Berapa kali kita rasa kita lebih baik daripada orang lain? Bukan satu orang tau, ramai orang, ratus orang dan ribu orang. Ada. Kalau kita tukang masak, kita akan kata aku tukang masak yang terbaik. Kalau aku ustaz yang terbaik. Kalau kita berniaga, kita peniaga yang terbaik. Arkitek yang terbaik. Kita rasa kita yang baik. Dan rasa itulah yang mengasbabkan iblis ini dikeluarkan daripada syurga Allah. Dan rasa itulah yang menghalang kita daripada masuk syurga Allah. Sikit gini. Sampai ke 9 ya. Apa akhlak kita dengan Allah, itu hilangkan rasa kasih kita selain daripada Allah. Hilangkan rasa tu. Kasihkan dunia, kasihkan makhluk, hilangkan rasa tu. Jadi kasih yang berhubung kepada Allah. Saya sayang tuan-tuan sebab tuan-tuan sayang Allah. Tak mungkin kita akan sayang orang yang sayang kepada berbuat maksiat dan kezaliman. Jadi sayang dan kasih yang berhubung terus kepada Allah dan Rasul. Jadi hilangkan kasih. Mana perkara dunia yang mengheret kita jauh daripada kita sayangkan Allah, kasihkan Allah, pada ketika itu kita jauhlah. Hilangkan rasa itu. Lagi-lagi rasa sayang dengan keduniaan. Buanglah. Sebab Nabi pesan macam tu. Siapa yang banyak sangat sayang dunia, besok matinya sakit. Lagi banyak dia sayang, lagi sakitnya
mati. Jadi istilah macam ni lah. Nanti kan kita keluar, na'udzubillah na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang cakap saya ni masin. Kadang-kadang lah, selalu tawa. Kita pun keluar. Orang perempuan kan bawa beg tangan kan. Tiba-tiba ragut dia orang. Kita tahan beg kita. Agak-agak sakit tak? Kita pun jatuh, diheret. Betul tak? Satu keadaan, orang ragut beg kita lepas. Kita lepas kan? Kita kata lah, beg tu bukan original pun, lokal je. Kata. Contoh. Sakit tak? Sakit tak? Sakit juga, tapi sikit bekas tu. Macam tu lah, besok nak mati, malaikat tarik roh kita daripada jasad. Ketika kita sayang sangat. Macam kita sayang dengan beg kita tu, kita sayang daripada peragut ni tadi, jangan sampai ragut. Jadi diheret kita sampai masuk longkang sakit. Macam tu lah. Ketika malaikat maut ni tarik roh kita, lalu pada ketika itu kita tak nak balik. Ya Allah, aku tak nak balik. Rumah aku besar. Ya Allah, aku tak nak balik. Tanah aku ada 10 ekar. Ya Allah, aku tak nak balik lagi. Kita lawan malaikat. Kita lawan dan terus lawan. Ketika itu tetap mati. Dan malaikat terus tarik. Ketika itu, tarikan itulah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, macam mana duri limau, ranting. Dahan limau nipis kan ada duri tu. Masuk dalam rengkung, sentap. Sakitnya. Tapi jika mana kita lepaskan kasih kita, sakit tapi sikit aja. Kata ibarat yang disebutkan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam rambut yang ditarik daripada sebab mati itu tetap sakit. Orang banyak dosa dalam kubur impit dia. Sampai Nabi kata bertemu tulang rusuk kanan, tulang rusuk kiri. Orang mukmin kena impit juga tak? Kena. Tapi macam ibu yang peluk anak dia. Macam mana? Mak kita peluk kita, syok ke macam mana? Allah, kita rasa ibu kita sayang kita kan. Sebenarnya kehidupan ini adalah ibrah daripada akhirat. Saya dah tua, ni yang ada yang akan kita yang berumur kan. Kita yang berumur sekarang ni kita tinggal 2 orang kan, betul tak? Tinggal berdua je. Aku tengok mak kau tengok aku. Orang Perak begitu dia. Sunyi tak agak 2 orang? Anak 5 orang ni. Tinggal berdua, kata orang kamu gajah. Berdua. Sunyi tak? Besok kalau isteri kita meninggal dan suami kita meninggal, Allah sunyi je. Kalau ada bapak kamu dulu, tidaklah sunyi api ni. Agak-agak besok kalau dalam kubur seorang-seorang macam mana? Dia bukan macam besar rumah semedi tu. Tak. Kecil. Dan inilah yang akan kita hadap. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka himmahnya kuat dalam mendekatkan diri dan mengislahkan diri kepada Allah. Himmah ni apa? Keinginan dia kuat. Kita terbalik. Kita keinginan dengan dunia ni kuat, tapi keinginan dengan akhirat kita
lemah. Keinginan kita dengan dunia cukup kuat. Kita boleh berjalan ratusan kilo untuk dunia. Benar tak? Kita pergi rumah orang kahwin, kan dekat. Benar tak? Orang kahwin, kan? Orang yang pengantin lelaki, kan? Pengantin lelaki pakai ini, pengantin perempuan pakai ini, nyanyi karaoke, kan? Itu kita pun pergi tak? Pengantin lelaki nyanyi, pengantin perempuan pun nyanyi, kita pun pergi. Jadi pakai tudung bezanya. Itu kita kata kahwin cara Islam. Agak-agak kalau tengok kena tak dengan Islam ni. Sekarang ni sebab up to date Islam dia, Bro Nasir. Dia macam software Android. Jadi sekarang ni macam tu lah. Besok Allah akan tanya satu-satu. Allah akan tanya kita satu-satu. Satu orang tanya. Ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sanggup. Dan kita pergi majlis orang kahwin, kan. Orang kahwin balik, kita sembang dalam kereta. Nasi jelantah. Kalau macam itulah aku tahu, rugi aku nyumbang RM20. Tahu tadi nyumbang RM2 aja. Dah lah pergi majlis tu ada sanding, ada apa, balik mengumpat. Dah tak? Tidak pun kita pergi kenduri kahwin ni biasa kalau tak tengok orang sanding, kalau kat kampung tak sah, kan. Mesti nak tengok pengantin lelaki, mesti nak tengok pengantin perempuan. Sampai kat pelamin, awak menengok. Allah, pengantin lelaki hitam. Gelap kata. Tak matching langsung dengan pengantin perempuan kata. Tak matching kata. Dengan pengantin perempuan tak matching kata. Pengantin perempuan ni putih, lawa, lelaki gelap kata dia. Kan? Agak-agak kalau dengar dia pengantin lelaki agaknya marah tak pengantin lelaki? Wajib minta maaf balik. Kalau tak minta maaf, ada agak-agak berapa pengantin yang sudah kita kutuk. Yang ni persoalan dia. Jadi berapa orang yang kita nak minta maaf ni? Ini bukan 1-2 orang tau. Ini bukan setahun 2 ni. Ini persoalan dia yang kita dah lupa. Dan dosa kita dengan orang, dia akan tergantung selagi mana orang itu tidak memaafkan kesalahan kita. Itu baru dosa kenduri kahwin. Belum dosa lain lagi. Macam mana yang kita kata kita ni bagus. Baik. Kemudian apa lagi kata ulama? Yakin dengan janji Allah. Ni orang baik. Sebab apa yang Allah janjikan tetap berlaku. Manusia janji belum tentu dia akan tunaikan. Tetapi janji Allah pasti. Saya rasa cukup kot. Ya bang Cukup bang Ya, baik. Saya rasa cukup ya. Kita jumpa pada kali ini. Sebab ngaji lama-lama pun nanti, sebab sebenarnya saya dah rasa tak terkencing ni. Sejuk no rasa. Baiklah. Macam mana kita berhenti dulu ya? Boleh ya? Kita berhenti. InsyaAllah saya berharap sangat mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita, dan Allah rahmati kita semua, dan Allah redha kita dengan apa yang kita buat, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kita selalu duduk dalam majlis ilmu, Allah pimpin kita pada jalan yang benar. Apa yang kita takut,
Kalau kita sesat dalam gelap, kita akan cari cahaya, senang. Tapi kita takut kita sesat dalam terang. Yang ni kita takut. Dalam terang kita sesat. Dan kita tak nampak yang tu satu kesalahan. Ya. Baik. Macam mana ya? Ke ada apa-apa nak tanya? Saya tak pernah bagi buka soalan tau. Nah, dekat tempat Abang Nasir ni je, kalau ada apa-apa nak tanya, ada tak nak tanya apa-apa? Tak ada seronok ngajar orang faham semua. Tak payahlah deras suara dia bang. Dah. Dah. Baik. Masalahnya itulah yang kita takuti. Kita kata orang, kata istilah orang kampung saya, kata orang sampai mampu. Dah mampu itu pun kita kata lagi. Ya. Sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ketika orang yang kita kata itu dah meninggal, maka ketika itulah kata Imam Ghazali, berbuatlah baik dengan Allah sebanyak-banyaknya, supaya agar kebaikan yang kita buat ini dapat mengkifarahkan kejahatan kita yang dahulu. Sebab kita dah tak ada jalan dah, kan? Tak ada jalan nak minta ampun dengan dia. Sebab dia dah balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata ulama, kata Imam Ghazali, maka kita buat baik. Dan ada yang mengatakan kita buatlah baik atas namanya. Mudah-mudahan yang kita buat baik dalam dunia ni atas namanya. Lalu malaikat tanya, malaikat menghantar akan hadiah itu kepadanya di alam barzakh. Dan dia tanya daripada mana ni? Kata dia fulan bin fulan. Jadi dia akan ceritakan. Malaikat akan cerita dengan kita kenapa kita bagi hadiah tu. Sebab kita telah jatuhkan niat, ya Allah, mudah-mudahan orang yang aku niatkan ini, hadiah ini, sedekah ini menjadi penghapus dosaku atas kesalahan aku pada dia, ya Allah. Lalu malaikat yang bawa hadiah ini, dia akan bagi tahu dengan tuan punya yang kita niatkan. Ini dari siapa ni malaikat? Daripada fulan bin fulan. Kenapa ya dia bagi aku? Dia bukan anak aku, dia bukan saudara aku. Dia niatkan supaya kesalahan dia dengan kamu dihapuskan oleh Allah. Jadi kita tak tahu rahmat Allah. Kita tak tahu rahmat Allah. Ketika kita mula sedar dengan kesalahan kita, yang ni lah. Sebab itu kalau selagi kita ada peluang untuk buat baik, buatlah. Saya dulu pernah tanya dengan guru saya kata, tuan, kalaulah kita sedekah ni atas nama orang, kita tak dapat ke tuan? Dia gelak dengan saya. Dia kata, yang tu kamu, kalau kamu bagi orang, kamu tak dapat. Tapi jika Allah, dia kata, Allah janji tak dengan kita, kalau kita buat satu, dia balas 10. Jangan risau. Walaupun kita niat untuk orang, buat baik dengan sekalian orang Islam tu, Allah besar sebenarnya kelebihannya. Baik. Dah, cukup. Ni dah macam nak mati dah ni. Rasa lama no, rasa ngaji kan. Dia baru sejam. Lama no rasa kan. Rasa nak qalu rasa. Saya boleh cakap berak sikit. Sebab ayah saya orang tu Intan. Boleh lah. Kalau tuan-tuan nak nipu saya tu tak boleh lah. Setakat ni akhir kalam. Akhir kalam, apa yang disebutkan oleh Abang Nasir, setakat mana kita boleh usahakan, kita usahakan. Dan sebenarnya Abang Nasir tak cakap apa-apa dengan saya, tapi saya malam ni saya macam terpanggil, terpanggil untuk kita cuba
bantu Banasir sebanyak mana yang kita mampulah. Bukan apa, mana tahu kok balik ni kita mati. Tak tahu. Mungkin ini kebaikan yang tak akhir buat kita. Tak tahu, saya tak tahu. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan jangan risau. Kalau tuan-tuan buat baik, Allah tak akan buat jahat dengan tuan-tuan. Ini pengalaman saya. Pengalaman saya start. Saya buat sekolah, ada 2 sekolah. Sekarang ada 2 sekolah. Dan saya tengah buat 1 sekolah lagi. Dan saya tak buat apa-apa bayaran langsung. Masuk, makan, minum. Dan orang tanya dengan saya, macam mana Ustaz? Ustaz buat, tak ada yuran, tak ada apa. Tak ada yuran masuk, semua tak ada. Macam mana Ustaz? Kata tak ada macam mana lah. Saya kata, Allah kata, siapa yang tolong Allah, Allah akan tolong mereka. Dan Nabi kata, siapa yang buat baik, memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan mereka. Alhamdulillah, sekolah saya sendiri dah 22 tahun. Sekolah yang saya teruskan daripada almarhum 2022 ini genap 40 tahun. Dan Allah tak pernah biarkan. Saya pelajar tak ramai. Nak 100 lebih macam tu. Ini saya nak buat satu lagi sekolah di Kuala Terengganu. Orang tanya, Ustaz tak ada buat coupon ke? Tak ada. Tak ada coupon, tak ada lot wakaf, tak ada, semua tak ada. Siapa yang Allah gerakkan untuk bangunkan agama Allah, mereka akan berserta dengan kami. Mereka akan tahu jalannya dan Allah tunjukkan jalannya kepada mereka. Orang tanya, Ustaz berapa kos nak buat satu sekolah? Saya kata saya tak tahu. Sebab saya tak fikir pun tentang kos. Dia kata bila Allah takdirkan kita satu perkara, tentu Allah telah siapkan kepada kita takdir tersebut. Jadi saya tak ada siapkan apa-apa, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, sekarang dah nak naik surau. Tuan-tuan tolong doa je. Saya pun tak tahu dari mana datang simen, batu dan sebagainya. Datang. Dan inilah dikatakan kebesaran Allah. InsyaAllah. Abang jangan risau bang. Kalau kita benar, betul kita dengan Allah, yang kata 2 lot, 3 lot, dan mungkin seluruh bangunan ni Allah akan bagi kepada kita jika mana kita buat benar kerana Allah dan Rasul. Dan Allah tak akan tinggalkan kita. Lepas tu bila sebut tentang kasih sayang Allah ni, saya macam rasa macam Allah. Bila sebut tentang kasih, saya kalau cakap selalu orang kata Ustaz ni penyedih. Bukan sedih. Kalau kita cerita pasal ibu, kan, emak kita kalau sayang kita kan, pun kita tak tahan, betul tak? Kan? Kita dah tak ada mak kan, tiba kita teringat, betul tak? Orang yang mak dia dah mati, kan, duduk teringat mak aku dulu sayang mak, kan, tengok baju mak, kita tengok periuk dia kan, mak lu kalau masak sedap, betul tak? Nelih mata kita kan. Apa lagi kita dengan Allah, kan, Allah sayang sangat kita, kan, kita buat jahat dia tak marah. Mana dia marah? Dia bagi peluang. Kau nak taubat tak? Kan sampai Allah bagi tahu kita daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pintu taubat ni aku tak tutup melainkan sampai 2 masa. Apa masanya? 1, bila matahari terbit sebelah barat. 2, bila nyawa sampai di kerong. Sebelum tanda ni keluar, kalau kau balik masa tu, kau minta dengan aku, aku ampunkanlah. Pak sayang tak Allah? Apa tu kalau kita cerita pasal kasih Allah dan sayang Allah, sebenarnya kita tak mampu nak ucapkan benda tu. Langsung kita tak akan mampu nak keluarkan kata-kata. Sayangnya Allah kekat kita ni melebihi sayang seorang ibu kepada seorang anak. Itulah. Cumanya akhir kalam saya, akhir-akhir zaman ni, mudah-mudahan tuan-tuan jangan tinggalkan surah Insyirah. Surah Insyirah. Surah Insyirah. Tahu kan surah Insyirah? Alam Nashrah. Orang Melayu ni kan macam tu. Ustaz, baca surah Al-Kafirun ya, kata.
Apa Ustaz surah Al-Kafir? Kolia. Oh, kolia. Dia nak kolia juga. Betul, satu hari dulu ya, ada satu makcik tu datang jumpa saya. Dia, Ustaz, saya ni rajin kena kacau gitu. Tengah malam kena kacau. Dan orang Melayu ni kan tidur lebam sikit kan. Kata gigit dia hantu. Macam-macam orang Melayu ni. Jadi jumpa dengan saya. Lepas tu saya kata, bacalah 4 kul. 4 kul tu apa benda Ustaz? Qolia sekali, Qulhu sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Ni bulan depan tu dia datang jumpa saya. Ustaz, makin sama makin teruk Ustaz. Makin dibacanya makin teruk. Saya kata, akak baca macam mana? Macam Ustaz suruh lah. Qolia 7 kali. Qolia. Saya kata, kalau macam itu akak buat, jin Ifrit sampai. Orang Melayu. Dia ulang 7 kali. Qolia. Qulhu. Jangan kata hantu raya pun jengah. Baik. Dah. Sebenarnya saya dah lama tak kuliah macam ni, rasa seronok tak rasa. Tuan-tuan, jumpa lagi ya. Baik, wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami tadahkan 2 tangan kami ni ya Allah. Kami mohon bantuan-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Dalam kami nak mendekatkan diri kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sebenarnya bukan kami tak tahu, tetapi sebenarnya ya Allah, kami tak kuat untuk kami duduk dalam jalan tekarub ini ya Allah. Dalam jalan kami nak mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Kami selalu diuji ya Allah. Ketika kami diuji, kami jatuh ya Allah. Kami jatuh ya Allah. Ya Allah, teruslah bimbing kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sebenarnya kami nak jadi orang baik ya Arhamar Rahimin, tapi kami tak mampu ya Allah. Berilah kami kekuatan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkan kami, isteri dan anak-anak kami ya Allah, daripada fitnah akhir zaman ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika Kau takdirkan kami masuk dalam jannah-Mu ya Arhamar Rahimin, Kau masukkan sekali isteri dan anak-anak kami ke dalam jannah-Mu ya Allah, bersama-sama kami ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau pisahkan di antara kami dan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, walaupun kami ni jahat ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Arhamar Rahimin, rezekikan atas kami husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jika ada antara kami yang sakit ya Allah, tolonglah sihatkan kami ya Allah. Sihatkan mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada di antara kami yang ada masalah ya Allah, yang tak mampu nak selesaikan sampai sekarang ya Arhamar Rahimin, tolonglah ya Allah, selesaikanlah masalah mereka ya Allah. Ya Allah, kami tahu dan kami yakin Kau tidak akan sekali-kali meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, tolonglah kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau masih hidupkan kami pada zaman akhir ini ya Allah.
Jagalah kami dan selamatkan kami daripada segala fitnah akhir zaman ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami hanya ada Engkau, ya Allah. Kami hanya ada Engkau, ya Allah. Kami hanya ada Engkau, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.